Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana. Alhamdulillah, masya-Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Bayrano, Waalaikumsalam. Abdullah Azli Al-Fansuri, Abu Bay, Ustaz Abu Hanafiyah, Imran Kadir, Zikri Alif, Izzat Isa, Dr. Rumaizu, Cikgu Khaidir. Cikgu Khaidir ni orang mana Saya lupa pula dah. Minta maaf. Muhammad Zikri Alif, Ruqiyah Hayat. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah, untuk hadirkan diri bersama dengan iman dan ihtisab Kenzo Miyazawa. Untuk iman dan ihtisab, yakin kita pada janji, yakin kita pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin kita pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Firdaus Fikri, Masya Allah, boleh hadirkan diri, Masya Allah. Di FB kita pun ada tetamu juga. Waalaikumsalam. Saya daripada Markas Kuching, Amri Syahmi, Abu Zahim, Amri Arba'in, Hamidah Jusuf, Masya Allah. Hamzah Abdul Rani, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kita malam ni dua-dua sekali, FB, dan pada malam Rabu ni kita FB, dan kita berada Sik Kedah, Masya Allah, Barakallah fi. Kita berada di FB dan kita berada di YouTube, Insya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri, Masya Allah, dengan yakin kita pada perintah Allah SWT dan yakin kita pada janji-janji Allah SWT. Malam ni kita berada di fasal ketiga, doa pagi dan petang. Saya rasa kita berada di fasal ketiga dalam doa pagi dan petang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Berita gembira malam ni kita bukan malam ni, jilid ke-7 setelah saya hantar untuk diterjemahkan, dicetakkan, insya-Allah dalam sebulan lagi lah, sebulan lebih lagi lah, sebab dah hantar dah mula dah mencetakkan, dah mula dummy yang kedua. So setting, saya tunggu ISBN sahaja. So ISBN lewat sikit apa dia setting, so dia akan buat lah untuk jilid ke-7, insya-Allah. Jilid ke-7 kita ada 5 kitab. Jilid ke-7 ni kitabul nikah, kitabul itaq, kitabul qada, ada 5 kitab dalam kitab asal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kita berada di muka surat jilid ke-5 di kitabul da'wat, muka surat 390, di dalam bab doa pagi dan petang. Di dalam bab doa dan pagi dan petang. Hadis yang fasal ketiga, hadis ke 2412-30, doa pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik rahmatullah alaih radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iza asbaha ahadukum falyaqul asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa birkatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa min syarri ma ba'dahu. Summa iza amsa falyaqul misla zalika, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Daud radhiyallahu, Sayyidina Abu Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berada pada waktu pagi, maka bacalah doa ini. Asbahna,
Nabi kata asbahna, kami berpagi, wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, segala kerajaan berpagi dalam keadaan menjadi milik Allah. Wa asbahal mulku lillahi, wa asbahal mulku, segala kerajaan. Mulku tu kita terjemah kerajaan. Asbaha tu yang telah menjadi kerajaan berpagi. Asbaha tu memberi makna soro sebenarnya, tapi pada waktu pagi. Segala kerajaan berpagi dalam keadaan menjadi milik Allah Rabbul Alamin, sekalian alam. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka khaira hadzal yawm, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan hari ini. Waktu pagi kita doa, ya Allah, mana-mana kebaikan hari ini. Kejayaan, fathahu, kejayaan, fatah, nasrahu, bantuan. Aku memohon kebaikan hari ini, kejayaan hari ini, bantuan hari ini, cahaya hari ini, keberkatan hari ini, dan petunjuk hari ini. Semua minta komplit. Oh, Masya Allah, semua minta komplit. Minta kebaikan hari ini, ya Allah. Allahumma asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu, khaira, kebaikan pada hari ini, fathahu, kejayaan pada hari ini. Pada hari ini juga aku memohon kejayaan. Pada hari ini juga, pada pagi ini juga aku memohon nusrahmu. Pada pagi ini juga aku memohon cahayamu. Aku memohon keberkatanmu. Aku memohon petunjukmu. Dan aku berlindung denganmu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang datang selepasnya. Keburukan hari ini dan keburukan yang datang selepasnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berada pada waktu petang, maka bacalah doa ini yang seumpamanya, cuma ganti iza amsa falyakul misla zalika. Maksudnya kita mulakan amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin, asbahna wa asbahal mulku lillah. So kita gantilah amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa min syarri ma ba'dahu. So kita minta bantuan komplit. Oh, pagi-pagi dah minta komplit dah. Apa yang kita nak, kebaikan. Apa yang kita nak, kejayaan. Apa yang kita nak, bantuan. Apa yang kita nak, bercahaya. Cahaya, kalau kegelapan kita tak nampak, kita tak boleh beza. Cahaya. Apa lagi? Keberkatan. Apa yang Allah bagi pada kita, kita mahu keberkatan. Yang paling penting, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita. Wa khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Semua minta Allah komplit. Nabi ajar pada kita, cukup lengkap Nabi ajar kepada kita dengan kelengkapan. Nubli tolong pesan kepada grup Azlan, mungkin dia tak terperasan pun malam ni. Tolong sendkan sikit apa pada dia. So send kepada Ustaz Ashraf tu. Dia punya ketua grup tu, mungkin dia orang sibuk berniaga. So kumpulan-kumpulan dia boleh datang untuk duduk di dalam majlis kita. Jadi apa yang kita nak, kejayaan, Masya Allah. Apa yang kita nak, kebaikan. Semua kebaikan kita nak. Semua kejayaan kita nak. Semua bantuan kita nak. Semua cahaya petunjuk kita nak. Keberkatan semua kita nak. Dan doa ni komplit ni. Doa ni, hafal doa ni. Hafal dan doa ni. Ingat doa ni dan baca doa ni. Masya Allah. Dan hadis seterusnya, doa minta afiat pada tubuh badan. Dan dua pula, kita doa minta afiat pada kesihatan badan kita. Tubuh badan kita. Janganlah kena macam-macam. So doa macam ni. Hadis ke-2413. Wa an Abdurrahman ibn Abil Bakrah radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati asma'uka taqulu kullal ghada Allahumma inni afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari,
la ilaha illa anta tuqarriruha salasan hina tusbihu wa salasan hina tunsi. Qala ya bunayya sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi. Rawahu Abu Daud. Hadrat Abdurrahman bin Abu Bakrah. Abu Bakrah ni anak kepada Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah ni sahabat yang begitu inginkan pahala yang besar. Dia masuk Nabi SAW tengah sembahyang dah. Nabi sebelum baca Fatihah lagi, dia nak takbiratul ula bersama Nabi. Di pintu masjid dia tu Allahu Akbar. Dia angkat takbir dah. Abu Bakrah dia angkat takbir, dia berjalan ke depan. Dia masuk dalam saf. So Nabi beritahu dia, aku tahu kau ni nak dapat pahala besar. Jadi lain kali jangan buat lagi macam tu. Masuk saf baru takbir. Ni kau takbir dah, depan pintu masjid dah takbir dah. Lepas tu berjalan pelan kat Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Jadi anak dia Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata radhiyallahu anhu, anak Abdurrahman, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, aku mendengar ayah membaca setiap hari. Aku dengar ayah hendak baca setiap hari. Aku mendengar ayah hendak membacanya setiap hari. Allahu Akbar doa ni. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Pendek saja doa dia. Ya Allah, berilah afiah kepadaku pada tubuh badanku. Sakit badan, susah nak kerja, sakit lutut lah, sakit tangan, semua termasuklah anggota-anggota kita. So anggota dalaman, dalam badan jugalah. Sakit lutut, sakit kaki, sakit kepala, sakit mata, semua sejenis penyakit. Berilah afiah kepada. Sebab tu kita kata afiah ni perkara nikmat yang ketiga besarnya selepas iman dan amal. Selepas iman dan Islam, maka yang ketiga ialah afiah. Sakit tubuh badan nak sembahyang pun tak boleh lah. Sakit tubuh badan sembahyang pun tak mampu dah nak buat macam mana, buat macam muda lagi. Ya Allah, berilah afiah kepadaku pada tubuh badanku. Berilah afiah kepadaku pada pendengaranku. Berilah afiah padaku pada penglihatanku, badan aku, tubuh badan aku, pada mata aku, pada pendengaran. Pekak tak dengar dah tua-tua ni. Kena pula vaksin juga. Allah, dengar tak dengar dah sekarang ni. Misal contoh dia. Pendengaran, kita minta Allah Ta'ala bagi pendengaran yang baik. Dan Allah berikan afiah pada kita. Penglihatan kita ni kena pakai spek dah. Masya Allah. Tak muda lah, tua dah tak pernah pakai spek. Masya Allah. Tiada Tuhan, tiada Rab, tiada yang layak disembah. La ilah tu yang layak disembah lah. Illa anta, melainkan di engkau. Aku mendengar ayahku membaca doa ini dan mengulanginya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang. Ayahku berkata, wahai anak kesayanganku, wahai anak kesayanganku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca. Aku mendengar Nabi SAW membaca doa ini. Aku suka mengikuti sunnah baginda. Di antara ibadat itulah ihtimam bis sunnah. Doa-doa masnu. Ini juga dia kata ada, Imam Ghazali rahmatullah alaih mengatakan ada 10 ibadat. 10 ibadat besar. Sembahyang, puasa, zakat, haji 4. Zikir, tilawah. Zikir 5, tilawah 6. 7 ialah tijarah. 8 ialah amar ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. 9 ihtimam bis sunnah. Yang ke-10 tu ihtimam dengan sunnah. Doa-doa harian. Doa-doa ihtimam bis sunnah. Yang ke-10 ihtimam dengan sunnah, menjaga sunnah, dan doa pagi petang. Iaitu doa-doa pagi dan petang. Itu juga dikira termasuk di dalam ibadat yang ditulis oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih. So doa dan pagi dan petang ni kita kena baca doa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Pendek aja, basari, badani, basari, sam'i, wallahu akbar. Hadis ke-24, 14.
Kurangan 32. Satu malaikat diutus menjaga pembaca doa ni. Kalau kita baca doa ni, malaikat akan diutus. Satu malaikat khas diutus untuk kita yang membaca doa ini. Allahu Akbar. An Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam iza asbaha qala asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah wal kibriya'u والعظمة لله والخلق والعمر الليل والنهار والسكن فيهما لله اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. ذكره النووي في كتاب الأذكار برواية ابن سنيجي. الله أكبر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والعمر والليل والنهار وما سكنوا فيهما لله اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pada waktu pagi akan membaca doa ini, berpagi kami asbahna, kami berpagi dan seluruh kerajaan berpagi dalam keadaan menjadi milik Allah. Segala kerajaan, segala pujian hanya milik Allah. Segala kebesaran dan keagungan hanya milik Allah. Segala ciptaan, segala urusan malam, siang dan apa yang tinggal pada keduanya, iaitu malam dan siang, hanya menjadi milik Allah. Jadikanlah permulaan siang itu kebaikan, pertengahan kejayaan dan akhirnya, wahai yang maha pengasih daripada segala pengasih. Allahu Akbar. Ini doa ni diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab azkarnya. Ya Arhamar Rahimin, di atas doa diakhiri dengan kalimah ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim rahmatullah alaih dalam kitabnya Al-Mustadrak daripada Sayyidina Abu Umamah bahawa terdapat satu malaikat yang diutus kepada orang yang membaca kalimah ini. Apabila dia membacanya sebanyak 3 kali, malaikat akan berkata, sesungguhnya Allah yang maha pengasih daripada sekalian pengasih memberi tumpuan kepadamu, maka mintalah apa yang kau inginkan. Allahu Akbar. Kita ni kurang sungguh minta. So jadikanlah kita orang-orang yang mana mustajabud da'wat, orang-orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita untuk berdoa. Sebab itu kita kena banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan dan kemaafan dan kelekaan dan kealfaan diri kita dengannya. Kerana apa? Kenapa kita tidak dapat berdoa? Kerana dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang abrar itu satu kebaikan, tapi kebaikan itu untuk mereka yang abrar adalah sayyiah dan dosa dan kesalahan bagi mereka yang muqarrabin, iaitu mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia dikira. Jadi dalam riwayat itu, dalam kitab Al-Mustadrak tadi, riwayat di antara kitab-kitab sahih yang oleh Imam Mustadrak, jadi oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, mengatakan Allah Ta'ala hantar satu malaikat untuk menjaga orang yang membaca doa ni. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wal kibriya'u wal azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wan naharu wa ma sakana fihima lillah Allahumma ja'al awwala hadha an-nahar salahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan. Kejayaan, najah juga kejayaan, falah juga kejayaan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Hadis ke-2415. Hadis 2415. Allahu Akbar. Wa an Abdullah wa an Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam
yaqulu iza asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rawahu Ahmad wa Darmiyu. Sayyidina Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada waktu pagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada waktu pagi. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kami berpagi di atas agama Islam yang benar, ala fitratil Islam, atau fitrah Islam, dan wa kalimatul ikhlas, dengan kalimah tauhid yang suci. Agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpagi dengan agama baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan agama ayahanda millah Ibrahim alaihi salam, di dalam keadaan berpaling daripada agama yang sesat. Agama yang sesat kepada agama yang benar. Tidaklah Sayyidina Ibrahim itu termasuk dalam kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa ala millati abina Ibrahim hanifah. Allahu akbar. Penerangan. Dini Muhammadin, dini Nabiyyina Muhammadin. Kalimah ini lebih khusus daripada kalimah sebelumnya kerana semua agama para nabi dinamakan Islam mengikut pendapat masyhur. Allah Subhanahu taala berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Maksudnya sesungguhnya agama yang benar diredai di sisi Allah ialah Islam. Allah Taala berfirman, menghikayatkan kata-kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. So nama-nama itu pun nama-nama nabi-nabi, agama nabi-nabi sebelum ini pun dikira Islam lah, walaupun dikira Yahudi, Nasara, agama Nasara ke tak, bangsa Nasara, Yahudi, agama Yahudi ke tak. So sebelum ni agama tadi kitab Islam juga, dia dipanggil semua Islam. Semua agama yang dibawa oleh Nabi ialah dipanggil agama Islam. Cuma dini Nabiyyina Muhammadin, ini khusus. Ini adalah khusus. Semua mereka itu dipanggil Islam. Nabi Musa, pengikut Nabi Musa, iaitu beragama daripada langit. Itu agama yang diterima oleh Allah, agama Islam. Cuma kita kata Yahudi dengan kitab Tauratnya. So kitab Tauratnya, Kristian dengan kitab Injilnya, Daud alaihissalam dengan kitab Zaburnya dan sahifah yang Allah kurniakan. Tapi semua ni Allah panggil dinul Islam. Semua agama. Jadi qala lahu rabbuhu, Sayyidina Ibrahim menjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iz qala lahu rabbuhu, dan iz qala lahu rabbuhu, Sayyidina Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh. Qala lahu rabbuhu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, qala lahu rabbuhu aslim, Islamlah kamu wahai Sayyidina Ibrahim. Maka berqala, qala diterjemah tu Sayyidina Ibrahim menjawab. Qala tu jawab. Iz qala lahu rabbuhu tu tak diterjemah di sini. Tak diterjemah di sini. Janganlah iz ketika qala lahu rabbuhu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Sayyidina Ibrahim, Islamlah kamu. Maka qala, Sayyidina Ibrahim menjawab, aslamtu, ya Allah, aku tunduk, aku Islam, aslamtu lillahi rabbil alamin, aku telah Islamkan diriku. Maknanya Islam ni maksudnya menundukkan, tunduk patuh kepada Allah semesta alam, Rabb semesta alam. Islam tu maksudnya taat, patuh. Begitu. Ini doa yang dibaca. Masya Allah. Bab yang seterusnya, babud da'wati fil awqat. Bab mengenai doa-doa pada waktu-waktu yang tertentu. Tadi doa pagi dan petang, doa malam dan siang. Ini juga bab lagi, bab da'watu fil awqat, iaitu bab mengenai doa-doa pada waktu-waktu yang tertentu.
Maksud daripada bab ini ialah menerangkan hadis-hadis berkaitan doa-doa yang dibaca pada waktu-waktu yang tertentu. Sayugya bagi setiap orang mengamalkan zikir atau doa yang warid yang disebut pada tempat dan waktu yang khusus walaupun sekali kerana ittiba'. Walaupun sekali kerana ittiba'. Ittiba' tu apa maksud dia? Iaitu mengikuti jejak langkah baginda. Bahkan mengamalkan zikir dan wirid. Zikir yang warid, yang khusus, lebih utama daripada selainnya, sehingga lebih utama daripada membaca Al-Quran. Mengamalkan zikir warid yang khusus. Zikir warid, wirid ni, zikir warid yang khusus lebih utama daripada selainnya, sehingga lebih utama daripada membaca Al-Quran. Bukan lebih utama daripada semua, tak, pada waktu tu. Pada waktu doa tu. Walaupun terdapat ganjaran yang lebih pada zikir, azkar, zikir warid tadi, kerana di dalam ittiba' terhadap sesuatu yang melebihkan daripada yang lain. Yang lebih. Kenapa ganjaran yang lebih pada zikir-zikir yang warid ini, yang disebut ini? Kerana di dalamnya terdapat ittiba'. Selepas di dalam ittiba' terdapat sesuatu yang melebihkan daripada yang lain. Oleh kerana itulah para fuqaha berkata, menunaikan rawatib di rumah lebih afdal daripada menunaikan rawatib di Masjidil Haram kerana ittiba'. Walaupun menunaikan di Masjidil Haram terdapat pahala yang berlipat kali ganda. Dulu kita dah bahaskan dah, bila rawatib nak dikerjakan, semayang-semayang rawatib ni sepatutnya dekat rumah lah. Semayang dekat rumah. Jadi kita kalau semayang kat rumah, tak sempat dah orang qomat dah sekarang. Cepat Zuhur tu memang cepat, 2 rakaat lepas azan, 2 rakaat tu qomat dah. Asar pun 2 rakaat tu qomat dah. Jadi tak sempat dah semayang kat rumah. So oleh kerana kita nak semayang juga, lebih afdal sayugya kita pergi ke masjid, kita semayang kat masjid. Tidak kita terlepas takbiratul ula dan sebagainya, sebab kita target pada satu benda yang lain. Kita pergi pada satu perkara yang lain. Begitu. So benda ni kita dah bahaskan dulu dah di dalam kitabus solat dahulu. Di dalam kitabus solat kita dah bahaskan dahulu kenapa kita sayugyanya. Tapi atas dasar ittiba', sebab itu penting iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab tadi penting. Kalau kita nak buat macam ni, so kita kena ada situasi macam tu. Ihtisab kita macam ni. Kenapa iktibar tadi? Iktibar. Laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Tidak ada sudut pandangan yang berbeza, maka terbatal hikmah tadi. So, at least, apa yang kita nak buat tadi, kita ada sebab. Kita ada reason. Setiap perkara yang kita nak buat, mesti ada ilah dia, ada sebab dia, datang daripada hadis Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu, sebab itu saya juga ulama mengatakan tadi, menunaikan rawatib di rumah lebih afdal daripada menunaikan di Masjidil Haram kerana ittiba' kepada Nabi SAW. Tapi oleh kerana situasi berbeza di zaman kita, maka untuk tidak tertinggal takbiratul ula, maka kita sayugya juga sembahyang di masjid. So kita tengok situasi dia. Sebab tu kita kata da'wat fil awqat. Benda ni benar situasi dan keadaan yang menyebabkan dia boleh ke pelbagai. Kalau kita di masjid kita 15 minit, so panjang. Ke Masjid Seri Petaling kita 15 minit. Setiap sembahyang 15 minit. Subuh 20 minit, lain 15 minit. So 15 minit tu orang boleh setting dah. Ni taklah cepat sangat. Lepas azan 2 rakaat atau qamat dah. Allah. Nak sibuk nak pergi mana, kesian orang nak sembahyang 2 rakaat. Apa dia ni? Kalau Hanafi kan, kalau orang-orang Hanafi, ada satu kawan saya, dia mari keluar 1 tahun kat sini. Kawan-kawan, dia kata akulah, dia orang kan sembahyang banyak. Hanafi ni sembahyang rawatib dia banyak sebelum isyak tu kat sembahyang. Dia sebab dia kata isyak ni 17 rakaat. Maghrib tu memang dia qamat terus. Isyak ni 17 rakaat. Dah 4 nawafil, 4 qabliyah. 4 qabliyah. 4 lagi rakaat 4 fardu, 8.
Lepas tu 4 ba'diyah 12. 4 ba'diyah 12. Oh, lepas tu lepas tu 2 lagi nawafil. 14. 14. Lepas tu 3 witir. 17. Dan ada lagi, lepas witir tu ada lagi sunat lepas witir 19. Lepas tu kita tanya budak Hanafi, semaya isyak kau berapa? 19 rakaat. So panjang dia kata. Jadi dia kata, aku ni biasanya buat 4 rakaat sebelum isyak, dia kata. Jadi nak jadi 4 rakaat tu, aku niat masa azan. Masa azan tak habis lagi aku sembahyang dah. Allahu akbar. Dia kata, aku tak sempat nak buat 4 sebab engkau orang ni cepat sangat qomat, dia kata. Jadi habis azan, sembahyang 2 rakaat qomat. Dia nak buat 4. Jadi kalau dia sembahyang 2 rakaat lagi, jadi orang tengah qomat, dia tengah sembahyang qomat. Orang tak kisah, orang Melayu ni, orang sembahyang dia lewat 2 rakaat, dia qomat terus selalu. Jadi berilah peluang, kita nak cepat nak ke mana. So bagi peluang orang nak sembahyang 4 ke, nak sembahyang 2 ke. So mutmain sikit, tenang sikit. Kalau siapa-siapa jadi Bilal tu, mana ustaz tu ustaz tu lama tak jumpa dengan kita tu. Ustaz apa tu yang jadi imam tu? Ustaz Zaki. Ya, Ustaz Zaki. Ustaz Zaki. Ustaz Zaki. Masya Allah. Ustazah Nurdianah Alwi. Masya Allah. Ustazah Nurdianah. Okey. Okey, tak apa, insya-Allah. Jadi kita teruskan perkara-perkara ini, amalan-amalan ini. So bagi kita ni kita buat, bagi kami di Seri Petaling 15 minit ada. Okey, sembahyang 15 minit. Jadi bagilah peluang orang yang nak buat nawafil. Okey, hadis pertama, muka surat 394, hadis kedua 416. Kurangan 1, bagaimanakah menyelamatkan anak-anak daripada gangguan syaitan? Kan budak-budak ni kan dia selalu kena ganggu syaitan, ain. Benda tu ada. Benda tu ada. Wa an Adi bin Abdurrahman, an Abbasin, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadukum iza arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun wa fi zalika wa lam yadurruhu asy-syaitanu abada, muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah salah seorang daripada kalian apabila dia ingin mendatangi isterinya, bacalah doa ini, Allahumma jannibna syaitan, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, dengan nama Allah, jauhlah syaitan daripada kami dan jauhlah syaitan daripada anak-anak kami. Ma razaqtana, apa yang kau kurniakan pada kami, iaitu anak-anak lah saya terjemah. Wa jannibish syaitan ma razaqtani, anak yang engkau rezekikan kepada kami. Jika ditakdirkan mereka berdua memperolehi anak, maka syaitan tidak boleh memudaratkan anak itu selamanya. Jadi apabila doa ini dibaca, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan anak yang dilahir itu daripada gangguan syaitan. Jadi dalam riwayat mengatakan lam yadurruhu syaitanun abada. Apakah yang dimaksudkan syaitan tidak dapat memudaratkannya? Apa maksud syaitan tak boleh memudaratkan? Apabila suami isteri ingin bersama dengan baca doa ni, syaitan tak memudaratkannya. Syaitan tidak dapat memudaratkan anak itu dengan kufur dan syirik. So kufur dan syirik. Satu azan tu yang penting tu, dan kita cerita ini semasa benih dipindahkan daripada lelaki kepada wanita,
Maka dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan zuriat yang dikurniakan tadi daripada kufur dan syirik. Maknanya dia tak akan murtad. Anak ni tak akan murtad. Allah SWT jamin, Nabi jamin tak akan murtad. Syaitan tidak dapat memudaratkan akal dan tubuh badannya. So akal dia pun tak dikuasai oleh syaitan, dan tubuh dia pun tak dikuasai oleh syaitan. So kadang-kadang kan orang masuk jin apa syaitan duduk menguasai dia. Akal dikuasai oleh syaitan. Syaitan tidak dapat menyentuhnya ketika dia dilahirkan. So syaitan kan kita katakan bila anak dilahirkan, itu massa syaitan, syaitan telah menyentuh anak tu, menyebabkan anak tu menangis. Tu dalam jilid 1. Dalam jilid 1 Zikri Alif, Muhammad Zikri Alif kan, dalam jilid 1. Dia telah ceritakan macam mana syaitan tadi. So syaitan tadi dengan doa ini, maknanya sebelum tumpahnya nutfah ke dalam rahim wanita, dan sebelum terbentuknya lembaga janin tadi, maka doa-doa dibaca untuk menyelamatkan anak tadi daripada gangguan syaitan. Dan bukan setakat itu sahaja, maka dia tidak syaitan tak boleh memudaratkan anak tu sampai bila-bila. So 3 konsep tadilah. Tak kufurkan syirik, anak tu tak akan jatuh lembah kufur dan syirik dan sebagainya. Allahu Akbar. Doa ketika menghadapi kesusahan. Hadis ke-24 17. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal qarbi la ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illahu rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawa wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca doa ini, bahawa Nabi membaca doa ini ketika berada dalam kesusahan. Bila kita tension kan, khususnya kita sekarang berada dalam zaman COVID-19 ni, so kita dalam keadaan resah. Satu, kita ada vaksin. So siapa yang pakai vaksin itu protection yang luar. Satu lagi vaksin ilahi. Vaksin sunnah dan vaksin ilahi, apa yang Allah beritahu, dan vaksin sunnah ni apa yang diberitahu oleh Nabi. Hak ni hak asalnya. Apa tu kita buatlah vaksin tu. Ini yang asalnya, vaksin ilahi kita panggil. Bila kita dalam kesusahan, la ilaha illallahul alimul halim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illa rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tiada Rabb, tiada yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Al-Halim, yang bersifat halim, bersifat penyantun. Macam mana nak menyantuni masyarakat. Ini sifat halim. Jadi apabila Sayyidina Sayyidina Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi kepada Sayyidina Isa alaihi salam, aku akan datangkan satu umat selepas itu, satu umat di kalangan umat yang akan datang, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah Islam ni kepada orang, yang mana dia tidak ada ilmu dan dia tidak ada hilm, dan tidak ada ilm dan tidak ada hilm. Maka Nabi Isa AS bertanya, ya Allah, bagaimana pengikut tadi, umat tadi nak melakukan kerja agama, nak melakukan dakwah ilallah, yang mana tidak ada ilmu dan tidak ada hilm? Maka Allah kata untuk umat itu, aku akan bagi ilmu padanya dan aku akan bagi hilm padanya. Hilm ni macam mana nak menyantuni masyarakat. Macam mana kita nak menyantuni masyarakat. Sebab tu kita sekarang kan, macam mana nak menyantuni. Dalam dakwah kita, macam mana nak menyantuni. Itu sifat hilm yang mana Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Jadi, ya Allah, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Agung, Azim, yang Maha Agung, yang Maha Besar.
lagi Maha Penyantun. Al-Halim, bersifat penyantun. Tiada Rabb melainkan Allah, Rabb Arash yang besar. Tiada Rabb, tiada yang layak disembah melainkan Allah, Rabb langit, Rabb apa-apa yang berada, Rabb kepada semua langit-langit, dan Rabb kepada bumi, dan Rabb kepada Arash yang mulia. Rabb ni pencipta, pencipta, penjaga, penaung, penakluk, penguasa. Penaung, penakluk, penguasa. Semua sekali. Bila kita berada di dalam kesusahan, maka kita baca doa ni. Sebab apa? Sebab Allah lah yang Maha Azim, yang Maha Perkasa, yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Semoga Allah SWT memberi sifat halim pada kita, umat kita, umat dakwah, umat Islam, yang mana Allah perintahkan kita untuk berdakwah dan dakwah dengan menyantuni masyarakat. Hadis seterusnya 2418-3. Bagaimana mengawal kemarahan? Kita kan selalu marah. Orang cakap sikit marah, orang lambat sikit marah, orang tak betul sikit marah. Semua marah kita ni. Orang buat kerja lewat, kita marah. Orang buat kerja tak betul, kita marah. Kita keluh kesah, kita marah orang. Semua kita nak marah. So, macam mana kita nak kawal perasaan marah kita? Marah perlu ada. Imam Syafi'i kata kalau tak marah dia kaldai. Tapi marah tu ada tempatnya. Jangan. Kita kena kuasai. Kita kuasai dengan kesabaran dan kita kuasai supaya kita tidak cepat melatah. Maksudnya kita tidak cepat marah. Khususnya pada orang yang mana kita boleh marah sewenang-wenang. Kalau orang kita tak boleh marah, kita tak marah juga. Kalau orang yang tak marah tu kita tak marah juga. Orang yang tak marah tu kanak-kan. Kalau kita tak marah, kalau kita tak marah, kalau kita tak boleh marah, kita tak marah. Ni khususnya pada orang yang mana dia di bawah jagaan kita dan kita rasa dia kecil daripada kita. Dan kita rasa dia ni lemah daripada kita. Dan orang tu cepat kita marah. Dan di sini Nabi SAW mengajar pada kita bagaimana untuk mengawal kemarahan. Wa an Sulaiman bin Sarada radhiyallahu anhu qala istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu julusun wa ahaduhuma yasubbu sahibuhu مضغبا قد احمر وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قال لها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول الرجل لا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون متفق عليه. Mudah ya bacanya. Suruh duduk ayam. Tak apa budak-budak, tak apa kita marah. Sebab dia tak menghafal, tu kita marah tu. Kalau dia tak menghafal, kita buat okey. Naik kepala dah dia. Ni kita suruh menghafal, dia tak nak menghafal, malah duduk ayam selalu. Tak apa, marah tu kena tempat. Itu hilm nama dia. Sayyidina Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu berkata, dua orang lelaki telah berkelahi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami duduk di sisi Nabi, di sisi baginda. Salah seorang daripada mereka telah mencaci yang lain dengan keadaan marah. Caci. Nabi kata salah satu tanda orang munafik bila bergaduh dia mencaci satu sama lain. Wajahnya juga menjadi merah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimah yang kalau dia mengucapkannya maka kemarahannya akan hilang. Kalimah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah aja sebenarnya. Mudah ya. Tapi kalau kita kan tak pandai nak guna, itu nama dia ihtisab. Tuan-tuan jangan lupa ihtisab ni. So bila kita datangkan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan kita ihtisab. Sebab apa? Nabi kata inilah kalimah yang mana siapa orang baca maka dia dapat mengawal kemarahan dia.
Kadang orang baca tak boleh kawal kemarahan sebab dia tak ada ihtisab. Dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim saja. Orang kata auzubillahi minasyaitonir rajim. Tak, dia kena ada ihtisab tadi. Iman dan ihtisab, yakin dia pada perintah dan yakin dia pada janji. So iman dan ihtisab ni lah saya selalu ulang tuan-tuan. Saya selalu ulang sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Efek kesan daripada apa yang kita amalkan tadi dia betul-betul menjunam dalam diri kita dan dia memberi kesan dalam kehidupan kita. Dia boleh beri kesan dalam kehidupan kita. Itu ihtisab. Misalnya kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca nak tengah marah auzubillahi minasyaiton. So ada pahala tak jadi masalah. Tapi masa kita baca, masa kita nak marah tu, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So kita datangkan ihtisab. Nabi telah ajar. Nabi kata aku tahu satu kalimah. Kalau siapa baca kalimah ini masa dia nak marah. Masa dia nak marah, maka mengucap, maka kemarahannya akan hilang. So kita ihtisab, kita baca juga. So kita baca tak hilang juga tu kemarahan tu. Kenapa? Sebab kita tidak ada ihtisab. Itu pentingnya ihtisab tadi. Tuan-tuan jangan lupa, itu pentingnya ihtisab dalam kehidupan kita. Ihtisab itu adalah amat penting. Allahu Akbar. Jadi aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Para sahabat bertanya kepada lelaki, adakah kamu tidak mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Dia menjawab, aku tak gila sehingga aku perlu membaca isti'adzah. Dia kata, aku tak majnun lagi. Aku tahu Nabi kata apa. Aku tahu Nabi beritahu apa. Begitu. Khair. Menghilangkan kemarahan sangat mudah, iaitu dengan membaca doa ini. Doa di atas. Maksud doa di atas ialah meminta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'um fasta'iz billah innahu sami'un alim. Maksudnya, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. So apabila kita datang perasaan marah, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni dan kita ihtisabkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Maka kesannya, kualitinya di dalam bacaan tersebut. Okey, hadis seterusnya. Doa semasa mendengar ayam berkokok. La tasabbudik. Nabi kata doa semasa mendengar ayam berkokok di waktu pagi. Kat rumah tak ada ayam dulu. Dulu kat kuartus kita, belakang kuartus sebelum ada bangunan, dia macam hutan tu. Pagi-pagi sebelum subuh dengar ayam berkokok, ayam hutan berkokok, karak-kok, dengar. Sekarang dah bangunan keliling, dah tak dengar. Adalah ayam walaupun orang kata kat bandar ni mana ada ayam. Ayam hutan ada lah kat Seri Petaling dulu yang sebelum dia jadi bangunan semua dah habis dah. Tinggal sebelah tu sikit lagi lah ayam hutan duduk situ je lah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam iza sami'tum siyahan dik fas'alullahu min fadlihi wa innaha ra'at malakan wa iza sami'tum nahiqal himar fata'awwazu billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitana. Muttafaqun alaih. Allahu akbar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar kokokan ayam, maka mintalah kepada Allah daripada kurniaannya, kerana ayam itu melihat malaikat.
sekarang belakang kuartus tu dengan kereta motor, orang duk berlawan motor pagi-pagi tu. Betul. Zikri hakim, zikri alif. Dengar orang duduk racing motor je lah. Dulu ada jalan juga. Dulu ada jalan lagi. Sebelum Shell tu. Semua sebelum Shell tu, bangunan depan dekat kita tu ada jalan. Jalan ada, tapi ada hutan lagi lah sebelum jalan tu. Sebelum bangunan tu ada jalan. Jalan dah ada dah. Cuma hutan-hutan tu tak dibuang lagi, tak dibuat lagi bangunan. Tahun berapa buat bangunan? Saya rasa tahun 2002, 2003 itulah dia buat bangunan tu. Cuma saya duduk 99 tu ada lagi. Ada lagi. Budak-budak kecil lagi, anak-anak kecil lagi, bunyi lagi suara. Allahu Akbar. Melihat syaitan. Jadi apabila kalian mendengar rengikan kaldai, maka mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam, kerana kaldai melihat syaitan. Kaldai tu dia nampak syaitan sebab dia bunyi. Ayam tu dia berkokok. Sebab tu Nabi kata la tasubbudik. Jangan kau cela ayam tu. Dia duk berkokok pagi-pagi tu sebab dia kejut lah. Malaikat duk mari iklan tu, man yaghfiruni, man yad'uni, man yas'aluni. Dia kan man yaghfiruni, man yaghfiruni, man yas'aluni, man yas'aluni, man yas'aluni, man yaghfiruni, man yas'aluni, man yaghfiruni, man yastaghfir, man yaghfiruni. Siapalah nak minta ampun dengan aku? Siapalah nak minta dengan aku? Siapalah nak minta? Man yaghfiruni, siapa nak minta aku ampun dosa dia? Siapa yang minta? Man yas'aluni, siapalah yang nak minta doa dengan aku supaya aku perkenankan doa dia? Siapalah yang man yaghfiruni, man yarzuq, man yas'aluni. Apa tu? Man yaghfiruni. So minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Allahu Akbar. Hadis ini menyuruh kita berdoa apabila mendengar kokokan ayam, kerana ia melihat malaikat. Kemungkinan kita disuruh berdoa pada waktu tersebut supaya mudah-mudahan para malaikat yang berada pada waktu itu mengaminkan doa kita. Supaya apa? Malaikat aminkan doa kita tadi. Hadis ini menunjukkan bahawa apabila bersama orang-orang yang soleh, maka rahmat dan kebaikan akan turun. Hadis ini menunjukkan apabila berada bersama dengan orang-orang yang soleh, maka rahmat dan kebaikan akan turun, keberkatan akan turun. Oleh itu disunatkan pada waktu itu meminta rahmat dan keberkatan daripada Allah. Hadis ini juga menunjukkan iza sami'tum, bila kamu dengar. Bagaimana juga, begitulah juga apabila berada bersama orang kafir, maka kemurkaan dan azab akan turun. Maka disunatkan meminta perlindungan dengan Allah ketika mereka berada berhampiran kita, kerana bimbang keburukan mereka akan menimpa kita. Keburukan mereka akan menimpa kita. Masya Allah. So kita setakat tu je lah malam ni, insya-Allah. So kita sambung lagi pada minggu hadapan lah. Jangan lupa kita doa safar lah. So saya nak banyak sikit cerita tentang safar tu, sebab kalau cerita panjang safar dia akan jadi lebih pula. So insya-Allah lah doa safar lah kita masuk untuk kita doa bersafar. Bila kita nak bersafar, pada waktu mana kita nak bersafar, macam mana waktu doa tu dipendekkan, waktu kita bersafar tu bumi tu dilipatkan. Dia kata laful ard, bumi dilipatkan. Masa tu bumi dilipatkan. Masa mana bumi dilipatkan? So insya-Allah nanti kita akan kongsi. Jangan lupa insya-Allah pada mereka yang baru menghadiri jemaah kita, iaitu mungkin dia nampak pelakon binatang-binatang ni semua dia nampak binatang. Ya,
untuk kita buat semua tu kita kena ada iman, kita yakin ni perintah Allah cikgu dah, dan satu lagi ihtisab, iaitu kita yakin pada janji-janji Allah. InsyaAllah kita bertemu insyaAllah pada masa akan datang insyaAllah minggu ni kita ada daurah pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. InsyaAllah kita daurah yang ke-31 insyaAllah dalam jilid ke-6 insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Allah